Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azim bin Said. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kajian ke atas kebanjiran etnik Rohingya di negeri Kedah. Pengenalan, Malaysia menjadi destinasi warga asing bagi ekonomi migran di rantau ini, terutamanya bagi etnik Rohingya. Ada di kalangan warga asing masuk secara haram ke Malaysia melalui sindiket penyeludupan manusia secara transnasional. Menurut Syahrul Amin, penyeludupan merupakan satu aktiviti yang melibatkan pengangkutan atau pergerakan perpindahan suatu barangan atau orang melepasi suatu sepadan negara di mana ianya terlarang serta menyalahi undang-undang tempatan negara berkenaan. Kerajaan Malaysia tidak menghalang kehadiran pekerja warga asing bagi mengimbangi permintaan sektor perkhidmatan, pembangunan dan pertumbuhan pesat ekonomi untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Sindiket haram mengeksploitasi situasi ini dan semakin berleluasa. Isu keselamatan negara menjadi pertaruhan kepada situasi ini. Warga Malaysia sekarang telah merasakan keresahan dan suasana tidak harmonik akibat kebanjiran etnik Rohingya di Malaysia, terutamanya di dalam aspek sosial, ekonomi dan keselamatan serta mewujudkan perasaan tidak selamat di kalangan warga Malaysia. Berikut merupakan motivasi kajian saya. Berkenaan rancangan Malaysia untuk menghantar Pulau etnik Rohingya ke Myanmar secara rundingan, Malaysia konsisten dalam hal berkaitan Rohingya yang mahukan etnik Rohingya pulang ke kampung halaman mereka di Rakhine. Pendirian Malaysia ialah untuk menyumbang ke arah penciptaan lingkungan yang kondusif di wilayah Rakhine agar etnik Rohingya yang dalam pelarian dapat pulang ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermaruah serta dapat meneruskan kehidupan normal mereka. Peningkatan masalah sosial dan kerisauan masyarakat akibat pertambahan etnik Rohingya sehingga meminta kerakyatan dilama sosial dan hak sama rata dengan warga negara Malaysia. Media sosial di Malaysia mula syarat dengan komen dan petisi anti-Rohingya dengan menuntut pengusiran mereka selain kecaman terhadap video di mana seorang aktivis etnik Rohingya menuntut kewarganegaraan dan hak-hak lain untuk etnik Rohingya yang berada di Malaysia seperti di laman Facebook. Peningkatan penyeludupan etnik Rohingya terutamanya apabila ancaman virus pandemik COVID-19 melanda seantero dunia. Malaysia bersempati tetapi juga mengambil kira keadaan semasa negara yang berhadapan dengan virus yang masih belum ada penawarnya ini. Jika diterima kehadiran mereka ini, tidak mustahil ramai lagi yang akan datang dan penularan wabak ini tidak dapat dikawal dengan sepenuhnya. Problem statement, sehingga Februari 2020, hampir 180,000 pelarian didaftarkan di Malaysia melalui agensi pelarian PBB UNHCR dengan Rohingya merangkumi lebih daripada separuh daripada jumlah pelarian negara itu. Menurut Fortify Rights, sebuah kumpulan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Untuk rekod dari tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 558 kes penyelundupan manusia disiasat oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), bahkan 70% daripadanya ada melibatkan pemandangan etnik Rohingya. Kajian ini dilaksanakan untuk menganalisis penyebab utama yang mempengaruhi residivis warga asing, terutamanya etnik Rohingya, masuk semula ke sepadan negara melalui kawasan Bukit Kayu Hitam Kedah. Malaysia mengalami dilema yang kritikal apabila Malaysia telah dikenal pasti menjadi negara transit dalam aksi jenayah pemandangan manusia khasnya yang melibatkan pelarian Rohingya. Untuk rekod, Jabatan Negara, Kerajaan Amerika Syarikat telah menurun taraf Malaysia kepada pemerhatian tingkat 2 menurut Trafficking in Person Reports 2018 yang diterbitkan oleh jabatan tersebut. Penyebab yang akan dipertimbangkan dalam penyelidikan ini harus dimanfaatkan oleh pihak berkuasa untuk menjamin kestabilan di negeri Kedah amnya dan Malaysia khasnya seperti keselamatan negara, sosial, ekonomi dan perjalanan sepadan. Pada ketika ini, tiada penyelidikan yang selanjutnya dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan residivis oleh penjenayah penyeludupan warga asing di Bukit Kayu Hitam Kedah. Terdapat banyak kes jenayah yang melibatkan pelarian Rohingya. Menurut penganalisis jenayah, Datuk Akbar Sattar menjelaskan kebanjiran golongan berkenaan di negara ini akan menyebabkan berlakunya pertemuan budaya selain penyumbang kepada peningkatan kegiatan jenayah. Jenayah membalas dendam antara aksi jenayah yang sering dilakukan oleh etnik ini. Walaupun tidak terdapat statistik rasmi jumlah aksi jenayah yang dilakukan oleh pelarian Rohingya di negara ini, dari segi ancaman terhadap keselamatan negara, tiada data khusus mengenai rekod jenayah yang dibuat etnik Rohingya. Pihak PDRM hanya merekodkan kes jenayah yang dilakukan warga negara asing mengikut negara asal dan bukannya mengikut etnik seperti yang dijelaskan oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebanjiran etnik Rohingya di negeri Kedah. Batasan kajian ini mengkaji 4 faktor yang mempengaruhi kebanjiran etnik Rohingya di negeri Kedah, iaitu yang pertama, negeri Kedah merupakan sempadan dan laluan masuk utama penyelundup, terutamanya di Langkawi, laluan air, dan Kubang Pasu, laluan darat. Kelonggaran penguasaan atau keterusan pihak berkuasa dipertikai. Yang kedua, Malaysia adalah negara yang mempunyai majoriti penduduk Islam, telah menjadi destinasi utama di Asia Tenggara bagi puluhan ribu pelarian Muslim etnik Rohingya yang melarikan diri daripada penindasan di Myanmar. Dan para pemimpin Malaysia seringkali lantang bersuara untuk kumpulan tanpa negara itu. Yang ketiga adalah faktor kestabilan ekonomi, keselamatan, keamanan masyarakat majmuk dan keindahan serta kekayaan hasil bumi di Malaysia telah menarik kebanjiran etnik Rohingya untuk masuk ke Malaysia. Rakyat Malaysia yang pemurah dan bersipati terhadap penindasan kumpulan ini juga telah menarik lebih ramai kehadiran etnik Rohingya ke Malaysia. Dan yang keempat, kerajaan Malaysia dan masyarakat secara umumnya bersipati dengan etnik minoriti Myanmar yang ditindas itu. Tetapi keadaan berubah ketika negara ini sedang menghadapi wabak coronavirus dan juga isu semasa yang melibatkan jenayah oleh warga etnik Rohingya serta tuntutan kewarganegaraan serta hak yang menjadi viral atau tular yang membuatkan masyarakat mempertikaikan bantuan oleh NGO dan kerajaan Malaysia. Literature Review. Pembolosan pendatang asing tanpa izin parti ke dalam Malaysia sebesar telah dirancang oleh sindiket penyelundupan migran dan telah mengundang masalah serta mengancam keselamatan rakyat. Menurut Syairul Amin, penyeludupan adalah aktiviti yang merangkumi pengangkutan dan pergerakan produk atau orang melepasi sepadan negara atau tempat dilarang atau menyalahi undang-undang negara. Kehadiran migran asing ke negara ini adalah disebabkan oleh pendatang tanpa izin yang menyelundup masuk melalui laluan tikus tanpa sebarang dokumen perjalanan yang sah. Di samping itu juga, ada yang memasuki negara ini secara sah, tetapi apabila tamat tempoh perjalanan mereka mengambil keputusan untuk terus menetap di negara ini secara tidak sah. Pertambahan migran di negara ini yang menduduk masuk semakin hari semakin bertambah dengan adanya aktiviti penyelundupan bersedikit di sepadan Malaysia, terutamanya di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Kemasukan melalui jalan darat adalah lebih mudah berbanding melalui jalan laut dan udara. Isu objektif. Mengenal pasti isu berkenaan penyelundupan migran dan memberi gambaran jelas bahawa keselamatan negara boleh digugat ekoran kesan buruk kebanjiran parti etnik Rohingya ke Kedah. Isu yang diberi penekanan adalah kewujudan kawasan dominan warga asing, aktiviti subversif dan keganasan antarabangsa, kesukaran kawalan dan siasatan, merampas peluang perniagaan dan kerja sementara, pengaliran wang keluar serta bebanan kerajaan untuk mengurus dan kosaraan tangkapan parti etnik Rohingya apabila terlibat dengan jenayah di dalam negara maupun penyelundupan migran. Berikut merupakan laluan penyelundupan migran di Kedah yang bermula daripada Sadao, iaitu sepadan Malaysia yang dibawa oleh Tekong, warga negara Thailand sehingga sepadan, dan seterusnya akan diambil alih oleh Tekong daripada Malaysia, iaitu daripada warga Myanmar atau Rohingya di Malaysia. Dalam gambar ini diterangkan di mana laluan bagi penyelundup dan migran yang melalui jalan kebun getah dan pencawang secara berbaris. Tekong akan berada di hadapan dan di tengah, dan perjalanan ini biasanya di waktu solat subuh, iaitu waktu sebelum subuh dan selepas subuh. Mereka akan berjalan sehingga di CTC Changlun, di mana di situ terdapat kereta atau teksi yang telah menunggu untuk membawa migran-migran ini ataupun pendatang asing ini ke tempat penampungan. Sewaktu di CTC Changlun ini, Tekong akan melarikan diri dan perjalanan ke penampungan adalah melalui Lembu Raya. Pemandangan manusia di Kedah, dan gambar ini adalah merupakan gambar yang dinaiki oleh migran ini. Bagaimana polis boleh tahu kereta nampak lebih berat muatan dia? Bercermin gelap, bergerak di awal pagi dalam keadaan mencekakan, dan kebanyakan teksi atau kereta adalah daripada luar Kedah. Laluan melalui tembok yang tidak disiapkan. Okey, mereka ini telah ditangkap dan ini adalah laluan penghampiran ladang getah di Ban Kuan Ko Play, Thailand. Dan mereka ni telah ditangkap oleh penguasa di Malaysia, dan ini adalah laluan. Berikutnya adalah laluan di sempadan, iaitu di pos 10 dan 11, di mana pagar ini telah dipotong
bagi memudahkan penyeludupan migran ini dilakukan. Mulanya, penyeludupan migran etnik Rohingya juga telah menyebabkan negara ini dilabelkan sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem keselamatan yang longgar dan mudah dibolusi. Kedai ini memberi kesan terhadap promosi pelancongan ke dalam negara dan pelaburan ekonomi di Malaysia. Kebanjiran parti etnik Rohingya adalah merupakan satu fenomena yang serius dan memerlukan komitmen yang tinggi bagi menangani dengan usaha yang bersepadu dari semua pihak. Perbincangan dan idea serta solusi terhadap negara yang terlibat serta bantuan khidmat pelbagai. Walau bagaimanapun, penyelesaian haruslah di negara yang berkaitan. Masyarakat juga perlu bersedia membantu pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat dari semasa ke semasa adalah menjadi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat majmuk memberikan maklumat kegiatan jenayah maupun gejala sosial yang menjadi kebiasaan warga asing. Ini dengan negara mereka juga dilakukan di negara. Memburukkan lagi keadaan terdapat juga di kalangan kaki-tangan kerajaan yang sanggup bersekongkol dengan sindiket-sindiket berkenaan semata-mata dikaburi dengan wang sogokan tanpa mengambil kira nilai integriti serta kesan tindakan terhadap keselamatan negara. Kesempatan diambil bagi keuntungan yang berganda dengan membawa warga asing dengan bayar tertentu dengan menjanjikan keindahan semata-mata. Perniagaan manusia menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi penjenayah ini. Justru itu, tindakan di bawah Akta Keselamatan, Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah khas 2012 terhadap mereka yang terlibat dan bersekongkol dalam memberikan perlindungan kepada sindiket penyeludupan mangsa. Reframe kajian yang telah dijalankan. That's all for today. Thank you everyone for listening. Thank you.